Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, dah seminggu tak live. So, besok kita akan berhari raya. Hari ini 30 Ramadan dan Ramadan dah mula mula nak mengundurkan diri dalam beberapa jam lah sahaja lagi, dan kita akan menyambut hari raya besok. Okey, siapa yang dekat sini dah masak? Dr. Ju pun dah masak tadi Okey. Jadi hari ini Dr. Ju nak live, nak ucapkan selamat hari raya, nak sembang-sembang macam mana kita nak menyambut hari raya dekat zaman PKP ni, zaman yang sangat-sangat mencabar. Kalau tahun lepas mungkin untuk kita menyambut hari raya mungkin kita tak berapa prepare, kita panik, kita tak biasa dengan dengan menyambut hari raya tanpa keluarga, tanpa mak bapak mungkin yang jauh, yang dekat tu. Alhamdulillah, bersyukur yang ada. Yang Dr. Ju ni memanglah jauh sebab mak bapak dah tak ada pun. Cuma tak boleh nak beraya pula dengan adik-beradik. Kalau setiap tahun kita berkumpul, tapi dah nampaknya tahun ni tahun kedua kita orang menyambut hari raya secara virtual. Kita bermaaf-maafan secara virtual. Sebenarnya kalau nak diikutkan, memang Dr. Ju faham ramai dekat luar sana yang sangat-sangat susah, especially yang berniaga. Ada banyak yang berniaga terpaksa bazar terpaksa ditutup dan pelanggan tak ada. Jadi anggaplah itu sebagai, memang senang kita nak bercakap daripada maknanya orang mengalami lebih tahu, tetapi kita semua faham, semua orang ramai yang berada dalam kesusahan dengan adanya PKP dengan tiba-tiba di waktu ni. Tapi harap-harap semuanya masih lagi bertenanglah dan bersyukur. Sebenarnya walaupun kalau kita fikir-fikir, kita tahun ni raya susah sebab tak balik kampung, kita rasa sedih, kita rasa stres, tetapi sebenarnya kita sepatutnya bersyukur. Kalau Dr. Ju bersyukur walaupun tak jumpa adik-beradik secara fizikal, jumpa tak boleh peluk, tak boleh salam, tak boleh nak cium, tetapi bersyukurlah sebab kita boleh berjumpa lagi secara virtual. Kita boleh telefon lagi. Sekarang ni ada video call lagi. Macam kita orang buat pula sambutan raya secara Zoom. Boleh ramai-ramai marhaban, boleh ramai-ramai tahlil, boleh ramai-ramai bercakap dalam Zoom. Dalam Zoom lah dah 2 tahun ni tahun kedua. Dan kalau Dr. Ju lah, apa yang kita alami semasa COVID ni sebenarnya masih lagi bersyukur sebab kita cuma tak boleh beraya beramai-ramai. Kita cuma tak boleh nak bersalam dengan mak bapak, tak boleh salam dengan adik-beradik, tetapi kita masih lagi boleh makan, boleh pergi masjid yang ada masjid yang tidak dilimitkan ramai sangat, and then kita masih lagi hidup lagi, masih boleh tengok TV, masih lagi sehat, Alhamdulillah. Sebab kalau kita tengok macam mana keadaan di luar sana, di luar daripada Malaysia cuma tak boleh beraya sahaja, tak boleh balik kampung sahaja, tak ada apa kan. Tapi kalau you tengok dekat luar sana, orang terpaksa kalau tengok orang penduduk Palestin tak pernah pun berhari raya. Hari raya ke tak hari raya ke sama saja. Mereka fight ataupun mereka berjuang untuk
untuk hidup, berjuang untuk hidup, entah makan apa yang dia orang dapat, raya ke tak raya, tak ada lemang, tak ada rendang, tak ada ketupat, bagi dia raya ke tak raya sama, baju raya ke baju tak raya sama. Jadi kita ni sebenarnya walaupun dalam PKP ramai yang dah sempat beli baju raya kan, macam Dr. Ju, ni tudung raya tudung raya lah ni. Jadi sempat kita masih lagi boleh beraya lagi dengan anak-anak, masih sehat, masih tidak dalam peperangan. Kalau kita tengok ada juga negara-negara yang sangat teruk, tapi na'udzubillah, kalau Dr. Ju, kita memang sepatutnya sangat-sangat bersyukur, walaupun kita walaupun kita beraya dengan PKP, sebab kita kena faham kalau Dr. Ju tengok semalam berita daripada India, sangat-sangat menyedihkan pasal COVID ni. Pasal COVID tu dah tak boleh nak dikontrol lagi. Kalau tengok graf dia dari macam ni, lepas tu sekarang tinggi macam ni dekat India, tak boleh kontrol lagi. Dan yang paling menerukkan semalam Dr. Ju tengok daripada pakar-pakar, doktor pakar daripada India, dia buat macam satu video, menyatakan sekarang dekat India pula keluar pula satu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh jangkitan kulat. Jangkitan kulat, iaitu mycosis pneumonia. Mycosis pneumonia ni adalah satu penyakit jangkitan kulat dekat paru-paru yang memang lebih teruk daripada COVID. Dan kalau you kena, memang nak hidup tu memang memang susah. Dan penyakit ni masalahnya sebelum ni hanya berlaku kepada orang-orang yang immune sistemnya drop. Contohnya orang yang ada kanser, yang on kemoterapi, ataupun contohnya orang yang penagih dadah, orang yang kena AIDS, orang yang imunitinya drop. Tapi sekarang benda ni berlaku dekat orang yang normal, yang ada maknanya yang ada masalah COVID. Jadi mereka mati bukan disebabkan oleh COVID, tetapi disebabkan oleh penyakit lain yang lebih dangerous, lebih bahaya daripada COVID. Dan penyakit ni hanya datang disebabkan oleh terlalu banyak kes COVID di India. Jadi kita, na'udzubillah, kita kalau boleh tak naklah benda tu berlaku. Jadi adalah satu pengorbanan kepada kita, walaupun kita tak boleh balik raya, walaupun kita tak boleh cium mak bapak, tapi apalah gunanya kalau kita balik rumah hanya bagi mak bapak kita penyakit, hanya menyebabkan mak bapak kita meninggal. Sebab dekat kampung Dr. Ji ni ada yang anaknya balik bawa virus, bapaknya kena virus, anaknya hidup, bapaknya mati. Elok-elok boleh bercakap, elok-elok boleh jumpa, boleh dengar suara, dah tak boleh dengar dah. Okey, jadi kita sama-samalah menyambut hari raya dengan PKP. Jadi kalau waktu raya, apakah juadah yang you all suka sekali? Kalau biasanya ikut daerah, betul, ikut negeri. Kalau orang Selangor, orang Johor, dia mesti ada ketupat, rendang, tak pernah tinggal. Kalau kat kalau kat Negeri Sembilan ataupun ada tempat-tempat tertentu, selemang. Kalau dekat utara mungkin nasi dagang, mungkin ketupat palas. Kemudian kat Johor ada juga ketupat periuk kera. Tapi ada pula orang yang tunjuk yang periuk kera ni tempat berak binatang dan ada yang yang condemn orang yang makan ketupat periuk kera. Sebenarnya rasanya sama je, rasanya pulut dengan santan je. Kalau dibungkus dengan ada letak dekat buluh, letak daun, jadilah lemang. Kalau ada setengah orang dia letak dalam ikat dengan daun pisang, dimasak pun jadi juga macam lemang. Ada kalau orang Jawa, kita orang buat lepet, pulut juga diikat dengan daun kelapa. Okey. Dan kalau orang Bugis, dia orang suka makan burasa. Jadi benda tu semuanya sama, pulut nasi lembik, pulut nasi
Dibungkus-bungkus, direbus, dienyet-penyet, direbus, sama je sebenarnya dengan letak santan, dan makan dengan rendang, makan dengan kuah lodeh, makan dengan kuah kacang. Jadi selalunya kalau musim raya ni lah, pesakit-pesakit diabetes, gulanya akan meroket, gulanya akan meroket sebab waktu ni lah kita makan. Jadi kalau pesakit-pesakit diabetik, kalau makan tu berpada-pada lah. Bukan tak boleh makan. Setahun sekali makan lemang, makan ketupat boleh. Tapi janganlah banyak-banyak berpada-pada. Dan kalau boleh, yang masak rendang tu janganlah letak gula. Letaklah pemanis supaya taklah teruk sangat kesan gulanya. Sebab selalunya rendang orang letak gula kan, dahlah ke lemang, pulut, tu semuanya adalah very high carbohydrate, high carb, jadi selalunya gulanya akan meroket. Kalau first day ni mungkin kita cheat day, kita makan, tapi lepas tu teruslah buat puasa 6. Jadi bila kita buat puasa bulan Syawal, kita pun kuranglah makan. Betul tak? Sebab waktu ni kita baru lepas puasa sebulan. Jadi bila kita tak puasa, waktu ni kita nak makan semua kalau boleh. Jadi lemang, rendang tu berpada-pada. Kalau yang teruk sangat diabetiknya, on insulin, bolehlah tukar sebenarnya. Lontong tu buatlah Nabucco lontong. Lemang pun buatlah lemang daripada konjac. Dr. Ju ada resepi sebenarnya. Dr. Ju sebenarnya nak demo tapi tak sempat, hari ni busy. Macam mana nak buat lemang daripada konjac. Daripada konjac dia ada. Memang rasanya lebih kurang saja. Sebab itu hari Dr. Ju ada buat pulut panggang daripada konjac. Sebenarnya tak ada beza sangat pun kan. Jadi yang lain-lain tu semua sama. Orang yang ada kencing manis dia boleh makan daging, boleh makan santan, boleh makan apa, tak ada masalah sebenarnya. Jadi yang itu adalah yang paling orang suka lah. Tapi itu mungkin first day. Tapi yang paling dangerous masa waktu raya ni adalah biskut raya. Biskut raya dibuat daripada apa? Yang pertama dibuat daripada tepung gandum. Orang yang ada masalah kencing manis, orang yang ada masalah especially autoimmune disease, rheumatoid arthritis, SLE, skleroderma, waktu ni lah kalau you all makan banyak sangat biskut raya, you all punya penyakit akan flare up. Because biskut raya pertama dia mengandungi tepung gandum. Tepung gandum ada gluten, dan tepung gandum juga ada tinggi karbohidrat. Yang kedua, biskut-biskut raya ni ada gula yang sangat tinggi. Jadi gula adalah inflammation. Jadi gluten inflammation, gula inflammation. Jadi you all punya kita punya masalah autoimmune akan flare up. Yang ketiga, kebanyakan biskut raya ni menggunakan margarin. Margarin adalah trans fat. Trans fat adalah inflamasi ataupun inflammation ataupun radang. Jadi tiga-tiga benda ni adalah radang. Jadi radang ni bila kita makan terlalu berlebihan biskut ni kan, jadi dia akan menyebabkan pesakit-pesakit ada rheumatoid arthritis akan flare up. Pesakit-pesakit ada masalah diabetik, gulanya akan meroket. Pesakit-pesakit yang ada masalah buah pinggang kronik, dia punya urea akan meningkat, dia punya kreatinin akan meningkat. Kena berjaga-jaga. Kalau ada yang ada masalah chronic renal failure atau masalah buah pinggang kronik, waktu ni you all memang kena zip mulut. Tak boleh ambil biskut raya ni, kecuali you all sebenarnya ada alternatif macam Dr. Ju buat Florentine keto, tak ada pakai gula, tak pakai maknanya benda-benda yang tidak sesuai untuk pesakit kencing manis. Sebenarnya kita boleh makan biskut, boleh makan macam orang lain, cuma cara dia tu yang kena berbeza. Apa yang kita pakai adalah berbeza. You boleh ada biskut raya tapi kita tak guna tepung gandum, kita guna tepung almond, kita guna tepung kelapa, kita guna psyllium husk, kita guna juga flaxseed, dan kita tak guna margarine, kita guna pure butter, mahal tapi sedap. Dan kita juga tak guna gula. Jadi orang yang ada masalah kencing manis boleh buat biskut raya menggunakan pemanis. Sebenarnya sebelum ni Dr. Ju ada kelas pun menu keto, buat biskut, buat kek semua kan. Okey.
Itu adalah biskut raya. Berkenaan pula kadang-kadang, saya tak makan biskut raya doktor. Saya tak makan biskut raya. Saya cuma makan keripik-keripik. Apa pula bahayanya keripik-keripik ni? Kalau makan berlebihan. Keripik-keripik ni dia tinggi pula garam. Selalunya kadang-kadang salted egg lah dia letak. Kadang-kadang MSG dia paling tinggi, maknanya monosodium glutamate. MSG ni sebenarnya adalah satu bahan untuk perasa, untuk sedap, tetapi bahan ni boleh diabsorb pergi dekat otak dan dia akan merangsang otak kita. Orang yang ada masalah migraine, MSG memang tak boleh makan. Tak percaya, you all makan dalam beberapa jam akan merasa dup dan you all akan dapat migraine attack. Jadi ini bergantung kepada genetik kita. Kalau genetik kita memang tak sesuai untuk ambil ambil MSG, memang you all akan kena attack. Okey, itu adalah berkenaan dengan keripik-keripik. Jadi kalau makan boleh aja keripik-keripik macam kita orang ada cheese cracker. Sebenarnya ada banyak alternatif untuk orang yang ada masalah diabetes dan juga ada masalah penyakit kronik, terutamanya masalah autoimmune disease. Okey. Itu adalah lagi satu waktu musim perayaan. Mungkin kali ini PKP kita memang selamatlah, sebab kalau kita ziarah rumah orang selalunya kita akan dibagi juga makanan air gas, betul Kak? Tapi tahun ni tak ada air gas sebab kita tak pergi rumah orang kan. Sebab air gas ni juga sangat bahaya because very high dia punya kandungan gulanya. So you all tahun ni sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab pada tahun ini kita beraya PKP dan kita tidak terdedah kepada makanan-makanan yang membahayakan penyakit kita, yang membahayakan tahap gula dalam darah kita, especially biskut-biskut raya dan juga air gas ya. Jadi tapi kesianlah orang yang berniaga tahun ni memang drop. Dr. Ju sangat-sangat simpati, tapi nak buat macam mana kan, itu adalah sudah ditakdirkan. Terima je lah ini sebagai satu takdir. Jadi bila dah lepas raya ni selalunya dah makan macam-macam kan, selalunya gula akan meroket. Jadi sempena hari raya ni kan, sempena menyambut hari raya ni, Dr. Ju nak mengumumkan bahawa Dr. Ju akan nak bagi pada 26 hari bulan 6 ni Dr. Ju ada seminar Advance Manage Your Diabetes with Dr. Ju, ataupun seminar menangani ataupun reverse diabetes ataupun menangani masalah kencing manis bersama Dr. Ju. 1 hari, maknanya daripada pagi sampai petang seminar itu Dr. Ju akan terangkan you all. Dr. Ju akan bantu you all macam mana nak menangani masalah diabetes supaya you all tidak lagi bergantung pada ubat. Semua orang tahu bahawa diabetes itu sangat-sangatlah bahaya. Kalau you all mengambil ubat tanpa tahu all out pasal penyakit itu, maka itu adalah akan menyebabkan you all terpaksa bergantung dengan ubat seumur hidup. Dan you all kena tahu bahawa ubat ada masalah yang dipanggil kebal ataupun tolerant. Mula-mula 1 ubat jalan, lepas tu 2 ubat, lepas tu 3 ubat, lepas tu 4 ubat, lepas tu combination of ubat, lepas tu inject insulin. Dan you all dah tahu bahawa bila you inject insulin, you punya kadar kematian meningkat 75%. Kalau ambil medium dose, you punya kadar kematian meningkat 2 kali ganda. Dan kalau you ambil high dose of insulin 1 hari, you all punya kadar kematian meningkat 3 kali ganda. Ini adalah hasil daripada kajian yang dibentangkan oleh Dr. Jason Fung, seorang pakar masalah buah pinggang. Dan kalau you all ada masalah penyakit buah pinggang dan on insulin, you punya masalah buah pinggang akan go kronik ataupun go severe ataupun terus menjadi makin teruk dengan sangat cepat. Jadi
You all kena tahu macam mana nak manage masalah kencing manis, macam mana nak tahu nak merawat kencing manis supaya tidak lagi bergantung pada ubat, supaya tidak lagi bergantung pada insulin. Jadi Dr. Ju akan buat seminar advance manage your diabetic with Dr. Ju, ataupun advance secara advance cara menangani masalah penyakit kencing manis bersama Dr. Ju, sehari punya seminar pada 26 hari bulan 6 ni. Dan sempena hari raya ni, Dr. Ju sangat-sangat bermurah hati untuk bagi you all harga untuk seminar ni yang sangat tidak masuk akal ya. Jadi harga yang tidak masuk akal. Ini adalah harga seminar manage diabetic with Dr. Ju seharian daripada pagi sampai petang. Dr. Ju bercakap untuk guide you all, untuk ajar anda semua yang ada masalah kencing manis untuk berhenti, untuk dapat berhenti dengan makan ubat dan gula normal, gula tidak meroket walaupun you all tak makan ubat. Jadi seminar ini akan dihadirkan pada 26 hari bulan 6 2021 dan harganya yang tak masuk akal ini sebenarnya duit raya Dr. Ju pun tak cukup ya. Ini adalah duit raya daripada Dr. Ju. Jadi duit raya daripada Dr. Ju untuk pesakit kencing manis di Malaysia adalah bernilai RM281. Jadi duit raya daripada Dr. Ju. So semua boleh mendaftar dengan segera untuk seminar ini. Jadi nanti siapa yang nak mendaftar, Dr. Ju akan, tim Dr. Ju akan bagi link untuk seminar ini. Okey, ini adalah yang pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua adalah untuk pesakit masalah buah pinggang. Dr. Ju akan adakan seminar khas macam mana nak reverse you all punya masalah buah pinggang supaya you all tak perlu lagi pergi dialisis dengan harga hari raya juga dengan harga hari raya juga, iaitu pada 23 Mei 2021. Maknanya lagi berapa hari lagi, 2 minggu lagi. So yang ini you all boleh contact tim Dr. Ju untuk mendaftar, dan harganya juga sangat-sangat murah, harganya juga harga hari raya. Jadi Dr. Ju harap Dr. Ju dapat membantu ramai pesakit-pesakit yang ada masalah buah pinggang di luar sana. Jadi itu sahaja pengumuman penting daripada Dr. Ju. Diharap you all semua boleh war-warkan offer Dr. Ju ini pada semua pesakit-pesakit diabetik yang you all tahu, supaya Dr. Ju dapat bantu mereka macam mana untuk menyelesaikan masalah mereka, insya-Allah. Dan sempena hari raya Aidilfitri ni, Dr. Ju nak memohon maaf sekiranya Dr. Ju buat kesilapan, mungkin bercakap ada yang orang yang tak suka, ataupun mungkin apa yang Dr. Ju post dekat Facebook ada orang yang tak suka, ataupun mungkin ada orang yang datang jumpa Dr. Ju ada yang tak puas hati, tak berani nak cakap dengan Dr. Ju, minta maaf zahir dan batin. Dan Dr. Ju nak mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang berada dalam page Dr. Ju, yang mengenali Dr. Ju. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.